الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya hormati Al-Fadil Tuan Imam, yang saya hormati ahli-ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama meneruskan kelas perbincangan kita, dan kita juga merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih lagi dikurniakan nikmat iman dan nikmat Islam. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita dengan berpandukan kitab Bahrul Madhi, syarah ringkasan daripada Sahih At-Tirmizi yang dikarang oleh Al-Syeikh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi. Kita menggunakan juzuk yang ke-19, juzuk yang membicarakan bab ilmu, minta izin dan adab. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini kita sambung bab yang ke-18, bab ma jaa fil akhdhi bi sunnati wajtinabi al bid'ah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan berpegang dengan jalan Nabi dan jauh daripada bid'ah. Tajuk ni kita dah bincang sebelum ini, cumanya apabila saya tak dapat hadir 2 bulan, kita tak dapat meneruskan kuliah kita, jadi malam ini kita mula balik lah. Nak mula daripada awal lagi lambat habis, tuan-tuan. Nanti kita mula balik bab yang ke-18 ini, walaupun sebelum ini kita dah berada di pertengahan perbincangan. Ketahuilah saudaraku, hendaklah seseorang daripada kita muslimin ini berpegang dengan Al-Quran dan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhkan daripada mengerjakan bid'ah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, telah aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, ataupun ada ulama menterjemahkan sebagai 2 perintah. Amar, al-amru, maksud perintah. Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara atau 2 perintah, lan tadillu in tamassaktum bihima, sama sekali kamu tidak akan sesat, kata Nabi, in tamassaktum bihima, jika kamu berpegang kepada kedua-duanya. Berpegang yakni kamu mempelajari dan kamu mengamalkan dua perkara, 2 perintah yang telah ditinggalkan oleh Nabi ini, yang telah dipusakakan oleh Nabi kepada kita semua.
Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis yang lain, innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para alim ulama itu mereka adalah waris kepada para nabi dan rasul. Lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, dan tidaklah mereka itu, yakni para nabi dan rasul itu, mewariskan harta dan kekayaan. Sebab itu nabi-nabi, contohnya seperti Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang kita tahu, yang kita kenal dalam sejarah, satu-satunya nabi yang kaya. Bukan sahaja kaya, bahkan pemerintahan dia Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu yang tidak pernah Allah berikan kepada mana-mana nabi dan rasul. Nabi Sulaiman bukan sahaja dia seorang pemerintah, bahkan dia seorang nabi dan rasul, dan juga dapat memerintahkan dengan izin Allah seluruh makhluk-makhluk Allah, termasuk jin, hatta binatang-binatang, sama ada binatang yang besar ataupun binatang yang kecil, sehingga sekecil semut dapat mengikuti ataupun diperintahkan mengikuti perintah Nabi Allah Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman ini diberi kekayaan oleh Allah, tidak diberi kekayaan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain. Maka Nabi SAW menyatakan, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara ini, dua keadaan ini, yang mana jika kamu berpegang, lan tadillu. Kalau kita ngaji bahasa Arab ni, bila digunakan kalimah lan, lam fathah nun sukun, lan ni menunjukkan satu keadaan yang sampai bila-bila, sampai bila-bila pun dia takkan berlaku. Apa dia? Balalah, kesesatan. Lan tadillu, nescaya kamu sama sekali tidak akan sesat, kata Nabi. Ini jaminan daripada Nabi SAW. Nabi jamin ni, tuan-tuan. Kita pergi pegang pula hari ni hak jaminan manusia. Kita suka pegang kan. Contoh musim perayaan ni, menteri kata, musim perayaan ni saya jamin semua jalan-jalan di dalam negara ni selamat. Dia jamin selamat, tuan-tuan. Kita pun atur perjalanan kita nak pergi ke mana, pasal manusia dah bagi jaminan, menteri dah bagi jaminan kepada kita semua untuk menggunakan jalan raya dalam negara kita. Polis-polis semua dibekukan cuti, diarahkan berapa ribu trafik untuk berkawal. Jabatan Pengangkutan Jalan juga begitu. Ini jaminan manusia. Tetapi yang kita sebutkan tadi ialah jaminan daripada Nabi SAW. Kamu takkan sesat. Sampai bila-bila? Sesat apa? Bukan sesat nak cari kampung ni tak jumpa, nak cari tempat ni tak jumpa, tapi sesat untuk kita cari supaya kita jumpa akan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Yang tu kita takkan sesat, kata Nabi. Tapi bila kita tinggalkan Al-Quran, kita tidak mengambil Al-Quran sebagai panduan, maka kita akan menjadi golongan ataupun umat yang sesat. Maka begitulah kata Syekh Al-Marbawi, hendaklah seseorang daripada kita muslimin ini berpegang dengan Al-Quran. Tentang Al-Quran. Al-Quran ni bukan sahaja dia mengajar kita tentang ibadah, tentang nikah kahwin, tentang zakat. Seluruh aspek kehidupan ni Al-Quran ajarkan kepada kita, tuan-tuan. Sebab itu saya nak bagi satu contoh kan, contoh. Apabila dahulu 1990 kan. Ni saya bagi contoh lah, contoh. Kerajaan Kelantan bertukar tangan kan, 1990. Maka naiklah dilantik seorang menteri besar yang dah pun meninggal dunia kan, Tuan Guru ni Abdul Aziz. Maka dalam kenyataan dia sebagai seorang menteri atau seorang pemimpin, sama ada sebelum itu ataupun ketika memegang jawatan, bahawa kepimpinan pemerintahan di Kelantan ini akan kita gunakan Islam sebagai asas, sebagai panduan. Maka ada ketika wartawan tanya, wartawan luar negara dia tanya,
Kenapa Tuan nak menjadikan Islam ataupun nak meletakkan Islam sebagai asas kepada pemerintahan, sedangkan kalau kami contohnya Kristian tidak meletakkan Kristian sebagai asas kepada pemerintahan. Kami kalau Buddha begitu juga tidak meletakkan Buddha itu sebagai asas kepada pemerintahan. Maka apa jawab Allah yarham Tuan Guru Ni Aziz ketika itu? Dia menyatakan bahawa kami, Nabi kami ataupun Islam ini bukan sahaja soal ibadah, tetapi soal pemerintahan, soal kepimpinan. Nabi kami bukan sahaja mengajar tentang solat, tapi Nabi kami juga mengajar tentang bagaimana memimpin, bagaimana memerintah sebuah negara. Kristian, kalau Kristian itu dinisbahkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, Jesus, tuan-tuan. Jesus, Isa orang yang sama, nama aja berlain, tuan-tuan. Nama aja berlain. Isa Islam kita sebut Isa, Nabi Allah Isa alaihi salam. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil Jesus. Dalam Islam kita panggil Daud, Nabi Daud alaihi salam. Dalam Kristian ataupun orang putih dia panggil David. Dia tak panggil Daud, dia panggil David. Dalam Islam kita panggil Sulaiman alaihi salam. Dia tak panggil Sulaiman, dia panggil Solomon. Kan? Solomon. Dan semua nabi daripada Adam sehinggalah Nabi Isa dia ada nama dia. Cuma Muhammad dia tak ubah, dia panggil Muhammad juga. The Prophet of Muhammad, tuan-tuan. Baik. Jadi jawapannya Kristian, kalau Kristian itu dinisbahkan kepada Isa, maka Nabi Isa tidak memerintah. Nabi Isa tak memerintah, tuan-tuan. Kalau Buddha, pengasas Buddha, Gautama Buddha ni, tuan-tuan, dia tak memerintah juga. Tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi penutup segala nabi dan rasul, baginda memerintah, menunjukkan satu contoh, satu sunnah. Bukan sahaja soal bagaimana kita nak mandi dalam bilik air, kita nak qada hajat, buang air besar, buang air kecil, kita nak melakukan akikah, kurban dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita nak memerintah sebuah negara, sebuah negeri, maka begitulah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itu dia Islam. Sebab itu kita orang Islam ni, semua kita malam ni contohnya berpegang dengan Al-Quran. Yang kata orang Islam, dia mesti berpegang dengan Al-Quran. Maksudnya dalam kehidupan dia, tak kira apa kategori sekalipun, mesti dia jadikan Al-Quran sebagai panduan. Dan jalan Nabi SAW, yakni sunnah ataupun hadis. Dan sumber kita yang kedua dalam Islam ni, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, tuan-tuan, sunnah. Dan sunnah ni dia terbahagi kepada tiga. Dia panggil sunnah aqwalun, sunnah perkataan Nabi SAW, ataupun hadis. Kan, hadis ni makna percakapan. Kalau sunnah ni dia lebih luas, tuan-tuan. Sunnah ni makna apa sahaja yang melibatkan perilaku perbuatan Nabi SAW, sama ada percakapan, perbuatan dan pengakuan, maka itu disebut sebagai sunnah. Tapi kalau